Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar dan penonton. Kembali kita dalam sesi episod baru Borak Business Podcast, Entrepreneurship is a Lifestyle. Saya Tuan Has akan menjadi moderator lah untuk sesi episod kali ini dan kali-kali yang lain juga sebenarnya. Jadi insyaAllah hari ini kita akan bersembang satu topik yang pada saya dan saya rasa pada semua usahawan juga dekat luar sana. Sebenarnya topik hari ini mungkin akan jadi topik yang boring sebab dia tak macam bidang-bidang topik lain di kalangan usahawan ni. Sebab hari ni kita akan bincang banyak tentang account. Kalau ikutkan usahawan ni, kita tahulah usahawan ni bab sale, bab marketing. Biasanya dia orang memang suka untuk sembang kan. Tapi bila bab account ni macam dia orang ngantuk sikit lah. Tapi tak apa, benda ni benda yang kita kena buat juga sebab inilah yang kita akan sembangkan tentang topik kali ini yang bertajuk kenapa usahawan Melayu tak kaya-kaya. Maksud tak kaya-kaya ni tak kaya-kaya macam mana kan. Jadi sebelum tu saya nak kongsikan kepada para pendengar dan penonton sesi Borak Business Podcast ni merupakan satu podcast yang mana kita akan banyak bersembang, banyak berbincang, berdiskusi tentang topik usahawan, keusahawanan dan juga topik-topik bisnes. Jadi jika anda rasa channel ini adalah channel yang bermanfaat, boleh subscribe semua media sosial kita lah. Dan hari ini kita lihat usahawan terutamanya usahawan kecil dan sederhana lah. Kita tengok memang banyak boleh buat sale. Kita tengok dekat luar tu, kalau kita tengok dia punya marketing, dia punya parcelnya, deliverynya beratus beribu kata kan. Kalau tengok testimoni bengkel-bengkel dan seminar bisnes meletup daripada RM10 hari ni, bulan depan dia punya sale RM1 kan, RM10 jadi RM1. Memang meletup lah. Marketing kalau kita tengok merata-rata dengan masuk TV-nya, dengan pasang billboardnya. Tapi kenapa bisnes-bisnes ni dia macam sekejap aja ada, lepas tu sekejap tak ada kan. Dan adakah semua ini sebenarnya berpunca daripada sale sahaja, sale ataupun marketing sahaja, ataupun sebenarnya ada benda lain, ada masalah yang lebih crucial yang kita biasanya pandang ringan lah, which is dalam konteks tajuk yang kita nak bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan pengurusan keuangan lah. Jadi hari ini saya nak kenalkan kepada para penonton dan para pendengar Puan Rozita, selaku salah seorang kenalan saya dalam bidang perakaunan. Mungkin kita boleh minta Puan Rozita untuk memperkenalkan diri dahulu. Okay, terima kasih. Puan lah awal-awal kan. Okay, terima kasih Tuan Has. Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum saya perkenalkan diri, nak tambah sikit tadilah pasal betul usahawan Melayu kita ni memang juara pasal sale. Memang tak boleh nafi, memang tabik lah kan. Okay, nama penuh Rozita Muhammad Kamarudin. Boleh panggilan mesra Kak Ji. Atau yang anak-anak yang lebih muda panggil Cik Ji. Okey. Okey, saya adalah akaunten bertauliah yang mempunyai pengalaman hampir 30 tahun dalam perakaunan dan pengurusan. 30 tahun hampir 30 tahun. 2 tahun lagi 30 tahun lah. Okey. Bermula kerjaya saya join commercial, salah sebuah syarikat construction, sehinggalah kepada corporate company. Sebagai CFO kat situ sebelum saya tubuhkan Ikhlas Success firma perakaunan ni lah. Dan saya juga adalah member kepada Malaysian Institute of Accountant, Badan Professional Accountant lah, MIA dipanggil. Dan juga saya hold practicing license dan license company secretary daripada MIA juga. Itulah sedikit berkenaan dengan saya. Memang dari dulu macam mana boleh masuk dalam bidang account ni sebab ke bapak dulu account ke macam mana? Bagus soalan ni. Memang jawapannya sinonim sebenarnya. Ramai yang jawab soalan yang jawapannya sama. Memang betul arwah ayah yang encourage lah. So kita kata macam anak ayah lah. Follow je sampailah master.
dalam bidang perakaunan ni digalakkan oleh arwah ayah lah. Arwah ayah accountant juga? Tak. Oh tak, okey. Dia bahagian tanah. So bila dah terjebak, jadi kerja pun dalam accounting lah. Yalah. Sehingga macam anyway bukan terpaksa buka, maksudnya dah rasa macam CFO tu dah last dah. Okey. Rasa macam mungkin ada ruang lagi untuk kembangkan dalam bidang ni dengan membantu usahawan lah. Saya decide 2014 untuk menceburkan dirilah dah sebagai usahawan, buka accounting firm, nama dia AR Success, yang lokasi di Taman Seri Rampai. Okey. Hampir 10 tahun lah. Dan apa yang kami offer kat situ adalah accounting lah kepada usahawan-usahawan. Ada culture shock tak? Maksudnya dulu dengan corporate kan? Lepas tu bila masuk tolong usahawan ni, ada culture shock tak? Menarik soalan tu. Sebab first time orang soal macam tu. Sebenarnya betul. Memang ada culture shock sebab apa? Mula-mula bila nak tubuhkan AR Success ni, challenge-nya daripada keluarga sendirilah. Dia orang kata, mana ada orang nak lantik outsource accountant ni? Semua orang, setiap company masa zaman dulu-dulu kan. Yalah. Setiap company memang ada pegawai account. Tetapi sebenarnya kita orang silap lah. Family, orang kata dia tak nampak kan. Sebab family tu kira orang yang senior kan. Yalah. Jadi bila orang kata kedegilan tu buat juga, memang culture shock. Sebab apa? Dia orang ni macam tak tahu pun apa sepatutnya dia orang kena buat dalam akaun ni. Jauh sekali untuk dia buat report. Kan? Memang sah-sah tak ada pegawai akaun lah nak ikutkan. Betul. Memang sah-sah tak ada pegawai tu. Satu, kita rasa macam memang ada peluang kan untuk kita bantu. Dan bila kita betul-betul duduk dalam tu dan berjumpa, berbincang, memang orang kata awareness lah masa tu sangat rendah. Which is early 2014, 12 sebenarnya, 2012 tu. Bila saya start dengan AR Success ni, rasa macam challenge tu macam nak give up lah. Sebab dia orang macam challenge, kenapa dah buat akaun? Ada setengah tu kata, saya punya atuk punya bisnes ni hidup lagi, tak buat akaun. Kita kata, alamak, macam mana nak jawab orang ni kan? It's a challenge kat situ dari segi mindset. Tu kalau kutip cukai tu kaya tu. Daripada atuk dia. Tu dia kan. Okey, Cik G, Cik Ewa. Anak-anak kondonya. Okey Kak G, macam mana sebelum kita masuk ke soalan-soalan yang lebih teknikal lah. Ada apa-apa perubahan yang ketara tak dalam practicing accounting ni, nak bandingkan dengan zaman 2010 dan sekarang? Sebab kita tengok zaman sekarang ni dah ada banyak software-software yang mungkin lebih mesra pengguna semua kan. Macam mana Kak G lihat benda tu? Okey, apa yang akak bahasa kakak lah ya, senang. Boleh je. So apa yang akak nampak kat sini dari segi accounting software ni, memang soalan yang orang kata FAQ, frequent asked question. Usahawan selalu tanya, perlu ke saya ada software? Sebenarnya software ni adalah alat yang sokong untuk kita buat kerja, bukan pengganti kepada accountant lah. Maknanya kat situ dia kena faham apa itu software tu ataupun accounting system. Dia cuma untuk alat je. Macam contohnya orang nak buat kek lah kan, mesin untuk putar tu. Dulu kan zaman dulu konvensional kan kita guna tangan. Betul. Itulah dia accounting softwarenya yang guna mesin tu untuk cepatkan, untuk efisienkan lah. So dia tak ada, orang kata disebabkan oleh ada software ni, accountant tak ada kerja, ataupun yang tak ada background pun boleh buat. Memang ada software yang macam tu. Cuma benda-benda yang teknikal, contohlah speaking sikit lah boleh, macam boleh. orang kata accrual basis kan. Orang yang tak ada basic, dia tak akan faham apa di accrual, macam mana nak treat benda tu kan. Contohlah, akak bagi contoh macam dia rasa macam kenapa bila dia prepare PNL, profit and loss ataupun penyata untung rugi, menunjukkan dia ada 100,000 net profit. Bila dia tengok kat bank statement, kenapa sampai ada 20,000 je? Mana duit aku? Kat situ teknikalnya yang seorang yang
okeylah, boleh kata bukan, kalau bukan accountant, dia memang hanya diploma accountancy, dia pegawai account je. Hanya boleh jawab soalan tu kenapa. Okey. Sebab di dalam bank tu, kita akan gunakan duit atau cash tu untuk bayar hutang dan kita beli aset. Betul. Which tak masuk dalam pernyataan untung rugi tu. Betul. Aset masuk dalam balance sheet. Okay. Jadi kat situ jawapannya secara general. Tetapi teknikalnya orang yang ada background sahajalah yang boleh bedakan dalam accounting software tu. Dan satu lagi Tuan Has, akak nak bagi orang kata pesanan sikit lah pasal accounting software ni. Kalau nak invest accounting software, kalau rasa macam sebab kawan-kawan lain ada, jangan. Okay. Sebabnya kalau ada software tak ada orang yang nak key in. Betul. Investment tu ke laut lah. Jadi macam rugi investment tu. Lebih baiklah cari orang ataupun staff ataupun outsource je. Okay. Tak payah nak beli accounting software. Sebab accounting software ni bukannya penentu untuk menggantikan accountant atau penentu kejayaan bisnes tu apa semualah. Dia hanya alat sahaja. Kena faham maksud accounting software punya tempat untuk kita key in je. Ya, macam mesin kek tadi tu. Cuma nak key in-nya, nak key in dekat mana. Tu benda-benda yang kita kena rujuk lah kepada accountant. Okey, kita akan sambung, kita akan berehat sebentar untuk sesi yang pertama ni. Dan kita akan kembali pada sesi kedua ni dengan soalan-soalan yang lebih teknikal lah, insyaAllah. Baik, kembali ke sesi Borak Business Podcast untuk bahagian 2 dalam episod kali ini. Saya ingin mengingatkan, menasihatkan para penonton dan para pendengar untuk follow kita punya media sosial, dan kita sebenarnya akan memuat naik video pada setiap 1 hari bulan untuk setiap bulan lah setakat ini, dan kalau ada extra stock video kita akan upload pada 15 hari bulan. Jadi boleh tolong subscribe kepada semua media sosial kami, especially YouTube lah, untuk mendapatkan video penuh lah. Jadi sebelum kita masuk part teknikal sikit ni, Kak Ji, memang ada kaitan tak dengan isu-isu usahawan sekarang ni yang mana dia tak begitu sustain? Macam nak kata, sale tinggi, yes, jualan tinggi bila tengok dekat rekod, tapi kenapa bisnes dia tak boleh nak bertahan lama? Adakah memang betul kebanyakannya daripada accounting punya problem lah? Okey. Sebenarnya faktor kejatuhan ataupun faktor bisnes gagal ni, dia bukan ada satu faktor lah, dia banyak faktor. Okey, akak bagi analogi badan kita lah. Okay. Ada setengah orang kata marketing tu jantung. Ada setengah orang kata financial tu jantung. Terpulang pada masing-masing punya interpretasi lah. Dia sebenarnya ada kaitan antara satu sama lain lah. Sebab soalan kepada Tuan Nas tadi tu, actually akak boleh jawab ya dengan tidak lah. Alright. Tidak tu refer pada usaha bisnes yang turun-temurun tadi tu. Okay. Dia tak ada akaun pun, dia memang sampai lah. Kan? Dia berjalan, dia boleh bayar overhead apa semua. Jadi itu orang kata tidak refer pada dia lah, kepada grup ni. Sebab dia situasi yang macam tak jaga akaun, bisnes jatuh tu ada. Memang ada, cuma dia tidak satu faktor. Mungkin terlalu jaga marketing sehingga abaikan keuangan ataupun pengurusan duit ni. Dia akan jatuh disebabkan oleh dia tak ada data. Okay. Sebab macam marketing ataupun sales ni memang ada data. Cuma data tu mungkin dia tidak menjurus kepada membuat keputusan. Okay. Macam data keuangan ni, dia lebih kepada menjurus membuat keputusan. Terutamanya, contohlah dia ada 4 produk. So daripada data sahaja yang kita boleh kata, okay, production 1 kena tutup sebab dia dah loss. Dia dah makan profit yang 3 lagi production line. So dari segi itulah disebabkan kenapa, macam mana orang kata tak urus akaun ni boleh menjatuhkan bisnes. Dari segi data yang dia tak boleh nak buat keputusan yang betul. Faham. So kekurangan data menyebabkan
kita tak boleh nak buat keputusan yang boleh kata tepat lah kot. Sebab yalah, data tak cukup. Tak cukup, betul. Okey, jadi itulah yang menyebabkan kita salah langkah lah. Contohnya macam isu-isu klasik lah yang saya rasa. Contohnya duit sale banyak tapi rupanya cash tak ada sebab apa? Kutipan. Kutipan tak ada kan. Jadi benda-benda tu benda-benda yang kalau accounting kita proper, kita boleh nampak lah benda-benda tu kan. Akak sambung sikit. Boleh. Betul, contoh tu. Sales banyak, cash. Kadang-kadang bawa bantal je. Dan bila dia tak masuk dalam bank, dia dekat tangan, biasanya kita lah, manusia lah. Kalau kat tangan tu, dia akan hancur macam tu je. Kan? Dia tak akan sepatutnya benda ni bedak kepada hutang, bedak kepada aset dan nak rolling lagi. Jadi dan kat situ pun disadvantage-nya bila cash banyak kat tangan, dia tak bank in-kan, dia tak ada rekod yang mungkin bukan tahun ni, bukan tahun depan, 3 tahun lagi dia perlukan dana. Dia perlukan grant. Rekod tak ada. Orang kata, you betul ke bisnes bank statement kosong je? Ataupun bank statement geli-geli je? Jadi orang tak confident. Sebab orang ni, terutama bank ataupun orang yang nak bagi dana, dia nak tengok rekod. Dia nak tengok data. Data tu yang akan, orang kata, data tu yang akan buat orang tu decide. Sama ada nak invest, macam investor, atau orang kata orang nak beli pun. Dan terutama sekali orang yang nak invest lah. Kan? Okey. Jadi, fundamental jaga akaun ni sebenarnya apa? Mungkin orang yang betul-betul tak tahu ni, mungkin Kak Ji boleh terangkan jaga akaun ni apa. Kadang-kadang boleh jadi ada usahawan kat luar ni, kita tanya akaun ada buat tak? Dia kata ya, saya ada buat akaun CIMB. So, itu akaun lain. Ya, betul. Ramai yang jawab macam tu. Dia kata macam, alah, kalau nak counter dia balik, takut dia termalu sebab dia tanya depan ramai-ramai. Yalah. Dia nak jawab, alamak salah tu. So boleh tak explain balik accounting ni apa sebenarnya? Okey, fundamental sebenarnya, sebelum akak jawab apa fundamental tu, akak nak pesan kat sini, jangan fobia. Okey. Kalau akaun je jangan fobia. Maksudnya akaun syarikat bukan akaun bank Okey, fundamentalnya sebenarnya mudah saja. Dia dokumen dengan rekod saja. Sebab tanpa dokumen tak ada rekod lah. Yelah. Kita nak rekod apa? Jadi bila dah ada simpan dokumen, walaupun kadang-kadang usahawan ni Tuan Nas, dia tak tahu pun kena simpan. Ada setengah tu, aku simpan tapi aku tak tahu nak buat apa, aku buang. Memang situasi tu common. Jadi memanglah perlu mungkin sebagai accountant kami kena ada awareness ataupun buat banyak sharing untuk terutama usahawan-usahawan yang macam cendawan tumbuh sekarang kan. Yalah. Yang selepas COVID ni. Dan bila ada dokumen kita boleh rekod dan adalah laporan. Sebab laporan ni dia kait pula dengan cukai. Usahawan ni dia rasa macam tak payah buat laporan lah, nanti nak kena hantar cukai kan. Cukai tu satu orang panggil pematuhan, compliance. Yang keduanya adalah kita sebagai owner, takkan kita tak nak tahu prestasi. Betul. Jadi, you buat tu hanya untuk orang ketiga, LHDN dengan SSM. Okey, betul, bagus. Tetapi untuk diri sendiri, kan, kadang-kadang bila ada cerita ni, Tuan Nas, bila dia ada salah seorang usahawan ni datang dengan PNL dia lah, kawan-kawan lah. Akak tolong tengok saya utuh ke tak? Masa tu PNL lah depan akak. Akak kata dia ni nak cabar, nak test aku pandai, nak test aku ke dia memang tak pandai, dia tak tahu baca. Akak untung ke tak? Cakap katalah nama dia Minah lah. Nah, kan kat bawah ni dah tunjuk untung. Oh, kat situ ke kak? Cakap betul lah, dia orang tak pandai baca. Jadi sebagai usahawan, bagi akak macam ni lah Tuan Nas tak ada pilihan, kena pandai baca. Kena pandai juga. Ya, Ya. macam tu. Sebab kita nak buat decision kan. Betul. Apa yang akan berlaku kalau dia asyik fikir pasal sales dan marketing je dan langsung tak titik beratkan lah part account ni. The worst case lah biasa. The worst case Alright. Akak tak kata ilmu marketing sales ni tak bagus, tak payah. Memang bagus, memang kena. Sebab itu juga orang panggil kan jantung juga. So teruskan dengan mencari ilmu marketing, sales, tambah-tambah lagi zaman teknologi, macam-macam kita kena belajar kan. Orang kata AI-nya kan. Apa lagi Chat GPT. Macam-macam lah tu sekarang kan. Akak pun tengah belajar sikit-sikit itu. Jadi kalau abaikan akaun ni, dia akan macam ni lah. Bila dia sedar-sedarnya, dia tak boleh nak buat apa dah.
Terutamanya bila dia tak comply, tak patuh tadi tu, dah kena saman, dah kena denda, dah kena bayar SSM kan sampai RM5,000 dan duit tu dah terpaksa bayarlah sebab kalau tak ada entiti kita tak boleh nak berniaga lah. Boleh nak berniaga, orang kata tak legal lah. Orang kata tak elok lah kalau tak legal dalam Islam pula kan. Jadi bila orang kata tak legal ni tak berkat. Jadi itu ultimate-nya bila sampai tahap yang kena denda tu. Akak cerita sikit lah pasal kena denda ni. Kawan akak jugalah. Kawan tu tak kawan juga. Jadi kawan tu bila akak tolong dia, bila dia kena saman dengan SSM. Okey. Terima duit surat cinta orang panggil. Dia kena bayar lebih kurang, ni contoh je tak ada bukan betul figure, cuma ratio dia betul. RM40,000 dia kena bayar untuk 3 tahun. Jadi datang kat akak tolong saya tak ada duit nak bayar sampai RM40,000. Lepas tu pergilah jumpa LHDN sampai 5 kali jumpa naik turun. Jadi bila akak buat balik akaun dia 3 tahun, LHDN terima akaun tu lah. Cuma soal siasat dia tu yang agak orang kata mencabar kita punya orang kata apa tak tenang lah. Tak tenang. Hidup tak tenang, betul. So jawab soalan dia macam mana daripada rekod tu, bila tak ada dokumen, masalahnya dia anggap dia yang ambil duit tu. Kita tak boleh rekod expenses ke, hutang ke, aset ke, tak boleh rekod macam tu. Jadi dia akak terpaksa rekod sebagai dia ambil duit. Dan dalam masa yang sama, dalam rekod tu juga duit masuk yang bukan sales, bukan pinjaman, tapi duit dia. Nampak tak? Dia ambil duit dan dia bagi pinjam kepada enterprise tu. Jadi macam, which one is you ni? Dia ada duit ke tak ada duit? Kan? Kat situ jawapan tu memang mencabarlah untuk seorang usahawan jawab. Sebab dia tak bagi akauntan jawab, duduk diam kat situ. Akauntan cuma jawab accrual ke technical lah. So bila dah habis semua tu, dia cuma kena bayar around 10% daripada situ. Banyak 40 jadi 4,000. Plus denda lah. Denda dalam 3,000. So kena bayar 7,000. So keluar je daripada bilik siasatan dipanggil tu. Dekat lift, dekat lobby kan. Akak jom makan. Saya dah lama tak makan. Dia betul. Kak, betul kak. Memang tak tenang. Kedai pun tutup kan. Sebab nak fokus pada selesaikan kes tu. Jadi dia kata pesanlah kat usahawan jangan elaklah dihantar SSM ke LHDN. Dengar tu. Sebab kadang-kadang dia rasa macam hantar kena bayar cukai. Sebenarnya kita declare je. Dia dua benda yang berbeza kan. Betul, satu declare, satu bayar. Ada yang declare tak perlu bayar pun. Kalau pandai rancang lah. Rancang tu pun ada satu bab lagi. Nak rancang cukai. Macam tu Tuan Nas. So tu LHDN ni kadang-kadang macam saya dapat email happy birthday daripada LHDN. Dia tu selamat hari jadi kan. Lain macam LHDN. Itu pun dah gerun kan. Apa LHDN ni? Padahal dia ucap selamat hari jadi je kan. Tak boleh jadi ni. So benda tu pun dah berpeluh lah. Apatah lagi bila nak naik beberapa kali kan. Macam mana dengan usahawan yang rasa bisnes aku ni baru lagi, duit pun tak ada masuk sangat kot. So tak ada benda nak manage pun. Jadi macam mana macam ni? Memang soalan tu ramai yang tanya lah. Tapi jawapan akak satu je. Akaun ni bermula daripada hari pertama. Masuk hari pertama, let's say lah kita ambil idea lah, kita legalkan bisnes lah. Pergi SSM. Ada minyak kan, ada tol, ada parking. Duit siapa? Duit kita. Bisnes tak mula lagi. Walaupun adalah situasi yang dah mula buat kat rumah tu ada. Kita ambil yang idea punya ni. So bila nak bayar SSM punya, ambil enterprise je lah, RM60-70. Duit siapa? Duit kita. Jadi kadang-kadang usahawan ni rasa macam tak apalah, ni bisnes aku, duit aku kan. Jadi itulah terjadinya kenapa bila duit masuk, duit bisnes tu duit dia. Tak ada segregation, ni bisnes, ni individu. Dia rasa macam tak payahlah buka bank account sebab ni duit aku juga. Tapi bila sampai tang nak minta loan ke apa, problem lah. So the first thing first, usahawan kena faham, kita kena asingkan lah. Asingkan duit perniagaan dengan asingkan duit diri sendiri. Peribadi. Baik. Apa sebenarnya, apa sebenarnya step first untuk kita jaga account ni? At least kalau kita tak ada nak consult dengan accountant ke kan, apa benda yang kita kena jaga? Paling basic lah.
Soalan ni, jawapan ni ada berkait dengan soalan tadi. Jawapan tadi juga. Maknanya basicnya adalah simpan dokumen tu. Rekod lah. Rekod dan simpan. Itu sebenarnya step dia lah. Okay. Bila kita mentality kita rasa macam mindset kita rasa macam aku kena record from day one. Ni ideal bila dia kata dah mindset macam tu, dia ambil bayar tu, dia ambil resit, pergi isi minyak dia ambil resit, bila bayar SSM dia ambil resit, dia simpan. So daripada situ bermulalah first step dia. Sebenarnya dah mula dah first step tu. Okey. Jadi selebihnya boleh apa, maybe kalau macam contoh software tu rasanya dah boleh pakai lah kot kan? Ke software tu macam Akak cakap tadi kan, macam dia terpulang pada kalau ada orang yang nak key in, boleh pakai dah. Okey. Memang cantik sangat kalau kita dah start dengan keluar duit tu, tak kisahlah peribadi ataupun bisnes, dah ada software terus rekod. Ataupun kalau worst case tak ada lagi modal lah nak beli software. Sebab software kalau yang one off tu like 3,000, 4,000. Kalau subscribe pun mungkin ada yang 100, 200 still duit. Yalah. Business tak masuk. Okey, gunakan Excel dulu. Itu pun sistem juga. Okey, betul. Ataupun worst case pun macam orang-orang yang orang remaja purba kan, rasa macam nak Excel ni terkial-kial, rekod dalam buku. Itu pun juga adalah alternatif kepada accounting software ataupun Excel. Yang penting rekod lah. Yang penting rekod. So supaya kita mudah untuk kita jawab nanti duit ni duit apa. Betul. Kita boleh nampak duit kita ke mana. Tiris ke tak tiris ke. Dah boleh jawab semua dalam tu. Okey, kita berehat sebentar untuk sesi yang kedua ni dan kita akan sambung selepas ni untuk sesi ketiga dan sesi penutup. Baik, bertemu kita kembali dalam sesi ketiga episod kali ini. Kenapa usahawan tak kaya-kaya? Jadi saya nak beritahu kepada para penonton dan pendengar, Borak Business Podcast sangat-sangat mengalu-alukan sebarang bentuk kolaborasi dan tajaan untuk memperbaiki ataupun untuk kita deliver kualiti konten yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi sekiranya tuan-puan berminat, boleh terus hubungi kami melalui media sosial yang ada lah. Baik, Kak Ji, kita sambung balik dengan topik kita pada hari ini tentang accounting lah. Boleh tak Kak Ji share apa common mistake ataupun common misconception yang ada di kalangan usahawan ni bila kita sembang bab account ni? Alright. Okey, ini antaranya lah kesilapan-kesilapan usahawan kita, cara dia berfikir tu. Contohnya dia rasa macam akaun tak penting, akaun syarikat because dia rasa macam yang terutama yang turun-temurun tu lah. Yalah. Tak penting. Jadi bagi dia satu lagi, kalau yang bukan turun-temurun pun yang akak pernah jumpa, tak penting, dia rasa macam bisnes dia boleh jalan. Okey. Jadi sebenarnya dia tak nampak long term lah. Mungkin dia nampak masa tu sahaja. Ini di kalangan usahawan yang tahun kedua, ketiga lah. Okey. Yang kedua, dia rasa macam akaun bank tadi yang Tuan Has cakap juga dah. Dia dah ada akaun CIMB ke bank, dia silap pasal akaun syarikat. Sebab akaun syarikat ni dia ada report. Akaun bank tu dia menunjukkan baki dalam bank tu. Yalah. Yang ketiganya berkait juga dengan bank account. Usahawan kita ni lebih pentingkan dalam terutama penyata untung rugi tu, untung tu berapa berbanding dengan baki dalam bank, which is baki dalam bank tu juga orang kata kita punya liquidity lah. Untuk kita tunaikan komitmen kita. Dia lebih nak nampak untung di atas paper lah. Selain daripada tu, usahawan kita juga rasa macam bila dia dalam enterprise lah, dia rasa macam dia tak perlu pun buat akaun ni. Sebab dia rasa macam nanti senang berhad aku buat lah. Sebab enterprise tak perlu audit. Tak perlu audit kan. Dan dia rasa macam alah bisnes dia geli-geli je, tak bayar tax punya, tak kena tax punya. Jadi dia sebenarnya silap lah. Sebab apa? Tak kira lah enterprise ke ataupun freelancer sekalipun. Macam contohnya orang yang insurance agent apa semua tu, dia perlu ada rekod. Kalau tak panggil P&L, balance sheet ke apa semua tu, dia perlu ada rekod untuk dihantar cukai. Sebab kebaikan hantar cukai ni memang banyak lah. Kan? So itu antara orang kata kesilapan-kesilapan, termasuk juga macam Tuan Nas cakap tadi, pasal duit banyak kan, sales.
Yang worst sekali simpan wang bantal. Kesilapannya dia tak back in. Dia tak masukkan dalam tu, dia terus spend. Dia terus spend, lepas tu dia kata, duit dia ke mana mula dia kata, tiris sana, tiris sini. Memang akan berlaku tiris bila kita buat macam tu. Okay. Risiko untuk tiris tu ada. Dari sudut disiplin, macam tadi Kak Ji cakap pasal freelance kan. Banyak beza ke freelance ni dengan company ke ataupun perniagaan? Okey, dia sebenarnya bergantung pada individu jugalah walaupun dia ada company. Cuma penilaian seorang usahawan untuk sama ada ambil freelance ataupun orang yang ada accounting firm, pertama sekali kita tengok background lah. Okey, background termasuk juga dari segi license. Okey. Sebab sekarang ni keluarlah cerita pasal freelance ni, dia tak ada license daripada MIA, Malaysia Institute of Accountant, yang orang kata melayakkan dia untuk buat bisnes buat akaun usahawan lah kat situ. So dari segi prestasinya kadang-kadang freelancer ni bagus juga berbanding dengan accountant yang ada accounting firm ni. Cuma orang kata pengukurnya tengok dari segi license accountant tu, dan pengalaman dia, background dia. Dan nak kata last sekali pun tak, tapi kira macam poin yang seterusnya adalah tengok hasil kerja lah. Tengok hasil kerja tu, Tuan Nas, kita juga sebagai usahawan kena ada ilmu sikit pasal akaun ni. Alright. Dia tak boleh macam bila tak apa, accountant outsource aku buat, kan. Bila bagi, lepas tu bila ada masalah dengan tax, dia salah. Kita juga kena challenge jugalah bila dia hantar report tu, kenapa you masuk sini, kenapa tak masuk sini. Faham. Maknanya basic accounting tu usahawan bagi akak lah, kan, walaupun orang akan marah ke apa, tak kisah, kena ada. Supaya let's say lah 5 tahun nak outsource, takkanlah tak nak ada account department dalam account dalam syarikat sendiri. Bila ada account department, kena ada orang lah. Bila ada orang, kita tak tahu nak arah macam mana, kita rasa budak tu lari. Betul. Jadi kena ada orang kata impian-impian macam itulah, supaya kita ada tim kita sendiri. Sebab memanglah orang kata outsource dengan internal staff, memang ada sikit kelebihan internal staff lah, kalau dia berfungsi dengan betul. Sebab apa-apa kita boleh ring dia je, ataupun kita boleh terus online check dengan dia, boleh tanya, boleh baiki terus. Kalau macam outsource ni ada limitation, ambil masa, ada limitation. Jadi tapi sebenarnya dari segi kesimpulannya dua-dua pun ada pro and con lah. Terpulang pada usahawan tu lah. Dia rasa macam aku tak nak pening pasal staff, aku nak outsource je, boleh, tak ada masalah. Nak outsource sampai bila-bila pun boleh. Bisnes akak pun okey, kan. Tak adalah. So dia ada pro and con. Dia terpulang pada owner tu. Yalah, sebut pasal nak kena ada ilmu sikit ni kan. Sebab tu kita tengok ada kes-kes yang owner ditipu oleh staff sendiri kan. Manipulate account, tiba-tiba duit hilang. Betul. Apa semua kan. Sebab owner sendiri tak tahu kat mana. Yalah, tak check rekod. Mungkin rekod tu tak check, terlalu percaya ke apa. Jadi ada tak tips yang Kak Haji boleh kongsikan yang menjurus kepada amalan menjaga akaun yang betul, dan yang boleh dikongsikan lah kepada usahawan kat luar ni. Okey. Yang pertama, untuk tips situasi yang kena tipu macam ni, yang pertama memang ilmu lah. Cuma ilmu tu mungkin ambil masa, kan. Akak belajar pun sampai master dalam 12 tahun. Memang ambil masa. Yang kedua, owner ni ataupun usahawan ni, dia kena involve dalam penyediaan accounting tu. Maksud involve ni macam contohlah dia outsource lah. Wak Ima staff sendiri pun dia kena involve macam okey, mai sini duduk, ini dokumen, ini aku dah rekod apa semua, kan. Maknanya involve dalam tu. Lepas tu tanya, follow up dengan dia. Dan actually konsep yang sama juga dengan outsource accountant. Sebab dua-dua buat benda sama, cuma yang ni duduk dalam, yang ni duduk luar. Tapi sebagai owner dia kena involve. Bila dia ada ilmu sikit-sikit, dia involve, dan dia start orang kata apa macam pergi ke next level. Maksud next level tu adalah report.
Baca report. Sebab apa? Dengan tak baca report, dua-dua kategori ni dia boleh rasa macam tak apa, dia tak check pun, kan? So bila kita ada step tu, kan? Dua-dua ni akan takut. Dia ni check lah. Dia mesti tahu sebab satu cerita akak nak cakap dengan Tuan Has. Akak punya klien dululah, lama dah. Sekarang tak ada lah. Dia wholesaler. Supplier masa tu akak ada dia hire akak monthly. Supplier datang, kata, Tuan Najia mau order lah barang. Okey, nanti saya check dulu. Akak pun ikut di belakang dia. Dia pergi kat gondola dia tu, kan? Okey, ini gula banyak mana? Macam contohnya apa lagi produk-produk yang kan? Ini 2 kotak, ini 10 kotak, ini 1 pack, 2 pack, kan? Sini tu balik. Akak tanya Tuan Haji tu, macam mana Tuan Haji tahu? Dia scan gondola tu je. Akak nak cakap kat sini, business owner ni jangan tipulah dia pasal produk dia, pasal perkhidmatan dia ke apa, kan? Tetapi sayangnya bab accounting dia boleh senang kena tipu. Jadi sama juga dari segi marketing kau ke produk kau ke apa semua, memang kena well versed lah. Macam accounting ni memang teknikal, faham, tapi ambil cakna. Walaupun sikit, dia bermula dengan sikit, dia macam ni tau. Ada setengah orang tu Tuan Nas, dia rasa macam tak nak buat akaun apa semua, kan, sampailah surat cinta. Bila dia buat, dia nampak result, dia rasa, Kak, kalau macam ni kan, dari dulu saya buat akaun, best lah, saya tahu saya punya ni, saya tu, aduh, kau tahu pun kau, kan. Itulah cerita dia. So dia macam kata akaun ni nak tak nak memang kena hadap lah. Kena hadap. Tapi kalau ikut saya punya pengalaman pun macam tu. Akaun ni memang ambil masa sikit nak faham. Betul. Tapi bila kita sentiasa buat, kita rekod kan, lama-lama boleh faham. Macam tadi accrual tadi kan. Okay, boleh faham accrual ni macam mana. Kenapa, apa beza dia balance sheet dengan P&L. Dia makin lama kita makin faham lah benda tu bila kita buat. Bila kita faham, kita jadi minat tau. Bila kita macam tak nak ambil tahu kan, lantak kau nak buat apa, itu salah. Jangan ada attitude macam tu sebagai owner. Okay. Baik, ada apa kata-kata terakhir ataupun mungkin ada tips lagi yang nak kongsikan kepada penonton? Kata-kata terakhir macam hashtag lah ya. Nak tenang, urus perakaunan. Dan jangan fobia dengan akaun. Berjinak-jinaklah dengan akaun sebab itu untuk kebaikan bisnes masing-masing. Betul. Sebab yalah, akaun ni kalau tak jaga sebenarnya dia masalah dia bukan sekarang. Ya, betul. Masalah dia akan datang. Okey, jadi macam mana lepas ni kalau nak mendapatkan consultation daripada Kak Haji ke apa, boleh share kepada para penonton pendengar? Boleh. Okey, boleh jemput ke office saya di Taman Seri Rampai, Setapak, ataupun kalau ada macam personal yang tak nak jumpa, boleh call dengan nombor 019-6263-206 ataupun pergi ke FB Rozita Kamarudin lah. Yang website tak accountant lama website FB je lah yang adanya. Saya difahamkan Kak Haji ada buat program-program training ke apa, boleh share juga? Ya, betul. Actually akak ni bab bookkeeping ataupun teknikal ni kurang minat sikit sebab dipaksa kan tadi kan, cerita tadi kan. Tapi bab sharing ni akak minat. Memang akak punya orang kata dipanggil apa macam passion. Akak buat sharing ni since 2013. Kongsi berkenaan dengan ilmu accounting ni sebab apa Tuan Nas? Bila akak berkongsi, akak rasa macam satisfaction itu lain. Dan untuk pengetahuan, boleh cakap sikit? Boleh. Akak ada buat satu program, nama dia Golden Journey, di mana Golden Journey ni dia akan membantu usahawan untuk setahun coaching dalam accounting dan marketing. Dan kita akan buat bukan sahaja coaching dan marketing tetapi juga hands on. Bagi contohlah, kita buat cashbook tadi kan, Excel tadi. Memang kita tunggu dia buat sampai dia kena dokumen, sampai dia rekod dan sampai dia ada laporan. Memang ketuk lah. Memang ketuk. Biasa bengkel lain huha-huha balik tak tahu apa kan. Memang dia kena submit. Sama juga marketing punya dia kata apa hands on tu. Sampai live tu dia kena duduk 1.5 jam kat situ sampai
orang beli. Memang pun last year nama program tu Proto J Padu. Kita buat lain-lain nama tu, buat testing dululah. This year mungkin kita akan bawa dengan brand dipanggil Golden Journey ni sehingga bila-bila lah. Sebab yang ni kita lebih apa orang kata Tuan Nas, kita nampak apa dipanggil situasi yang last year yang kita tambah baik untuk tahun ni. Jadi nak share ke pengeras dia ataupun kontak Kak Ji dulu? Kontak Kak Ji. Okey. Jadi pengalaman Kak Ji kita hargai untuk dikongsikan pada episod kali ini, dan para penonton dan para pendengar saya urge lah, saya sarankan lah untuk mendapatkan khidmat konsultasi ataupun mungkin boleh follow dulu Kak Ji untuk tips-tips perakaunan, sebab perakaunan ni memang topik yang boring untuk para usahawan. Tapi topik-topik yang boring pun kita kena belajar juga, kita kena ambil tahu juga untuk mengelakkan diri daripada diaham-aham dipinang oleh LHDN nanti. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ji dan kepada para penonton dan pendengar. InsyaAllah kita akan hadir semula dalam episod-episod yang seterusnya dengan topik-topik yang juga best, yang akan menyentuh juga isu-isu dan juga topik berkaitan dengan bisnes dan keusahawanan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.